InsyaAllah kita sambung semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan sekali lagi puji dan juga syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sebentar tadi kita telah mengikuti dengan jayanya pengajian subjek yang pertama kelas kita ini, iaitu pengajian ilmu tauhid. Kita membahaskan berkenaan dengan kalimah syahadah, kita membahaskan pengertian Islam, kita membahaskan pengertian iman, rukun Islam dan rukun iman. Moga-moga pengajian tersebut kita dapat mengamati, menghayati dengan baik insya-Allah. Jadi pada slot yang kedua ini, kita pengajian yang lepas, minggu lepas, kita berbincang berkenaan dengan syarat-syarat wajib jihad. Syarat-syarat wajib jihad iaitu 4-5 perkara yang dibahaskan berkenaan dengan syarat-syarat wajib jihad. Jadi orang-orang yang memenuhi syarat inilah berjihad untuk berperang. Nombor 1 Islam, nombor 2 mukallaf, tak cukup umur tak boleh, nombor 3 lelaki, nombor 4 kemampuan, nombor 5 jika sekiranya di bawah tanggungan ataupun menanggung ibu bapa mesti memerlukan kebenaran daripada ibu bapanya, sama ada dia ditanggung oleh, khususnya ditanggung oleh ibu bapa ataupun dia menanggung ibu bapa. Jadi pada pagi ini kita membahaskan tajuknya syarat berkenaan orang kafir yang diperangi. Ada syarat dia. Di dalam kitab fiqh menyebutkan ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi kalau kita tengok di satu kitab. Kitab ni boleh jadi tuan-tuan tak pernah dengar. Kitab ni. Iaitu kitab Faidul Ilah. Kitab ni besar. Fiqh. Tebal. Setebal pimpinan Ar-Rahman. Kitabnya Faidul Ilah. Faidul Ilah Syekh As-Sayyid Umar Barakat ibni almarhum As-Sayyid Muhammad Barakat. As-Sayyid ni Habib ni lah. Habib dia ni Asy-Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i. Namanya Faidul Ilah. Kitab fiqh. Kitab fiqh. Jadi berkenaan dengan tajuk yang kita membahaskan pada hari ini. Tebal kitabnya. Kalau tuan-tuan ada, boleh rujuk ataupun menengok di dalam kitab ini berkaitan dengan perkara-perkara yang kita bahaskan ataupun tajuk yang kita bahaskan pada hari ini. Atau nak kabarkan, maknanya Faslun bil Jihad 306, muka surat 306. Muka surat 306, Faslun al-Jihad. Itu kitab ni. Kitab Arab ni. Beli boleh bahasa Arab dah. Beli boleh bahasa Arab. Kitab Arab ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Syarat berkenaan dengan orang kafir yang diperangi. Kita memerangi orang kafir ni, apakah syaratnya? Nombor 1, umat Islam hanya wajib keluar berperang sebagai jihad setelah meneliti syarat-syarat berikut. Syarat-syarat orang kafir yang kita nak perangi. Syarat-syarat orang kafir yang kita nak perangi. Nombor 1, makna detailnya Islam ini. Syarak ni detail, membahaskan kitab makna peraturan berkenaan dengan orang kafir yang kita nak perangi itu mesti ada syarat. Nombor 1, orang kafir itu bukan kafir musta'min. Kafir harbi yang meminta dan diberikan perlindungan. Jadi kafir ni orang kafir juga, orang kafir juga, tak Muslim. Dia ni kafir musta'min. Maknanya dia di bawah perlindungan orang Islam, kerajaan Islam. Ataupun dia ni musta'min ni, dia memohon perlindungan daripada diancam ataupun diganggu oleh orang lain. Dia minta perlindungan kita lah, cakap mudahnya. Dia minta perlindungan kepada kerajaan Islam. Jadi kafir harbi ni wajib diperangi. Kafir harbi wajib diperangi, iaitu sekiranya kafir harbi itu memerangi Islam. Jadi dia ni dia ni bukan untuk memerangi Islam. Lepas itu mu'ahad. Kafir harbi yang terikat dengan perjanjian damai. Mu'ahad. Dan ahli zimmah, rakyat bukan Islam dalam negara Islam. Itu kategori dia. Nombor 1, orang yang nak diperangi, orang kafir ni, confirm dah kafir. Sebab Islam ni tak boleh diperangi. Melainkan buruh. Buruh itu nak menggulingkan kerajaan. Jadi ada step-step dia. Tetapi nak kabarkan syarat kepada orang yang kafir kita nak perangi ni, jihad tu, nombor 1, dia ni bukan kafir musta'min. Makna kafir yang minta perlindungan daripada kita. Bukan kafir mu'ahad, iaitu kafir yang dalam proses berdamai. Lepas itu kafir zimmah. Kafir zimmi makna dia duduk di dalam negara Islam. Jadi kategori kafir 3 ni, kafir musta'min, kafir mu'ahad dan kafir zimmi, maka tak boleh perang. Tak boleh perang. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai hak orang kafir musta'min. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Itu kisah kafir musta'min. Dan jika seseorang daripada kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu daripada dibunuh, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia dapat mendengar kalam Allah, firman-Nya iaitu dalam Quran. Kemudian hantarlah dia ke tempat amannya, negeri kaumnya jika tidak beriman. Dalam masa yang sama, maka proses dakwah itu dijalankan. Makna dia menengok keindahan Islam. Musta'min ni, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah ayat 6. Itu kategori musta'min, tak boleh perang. Kafir bunuh lalu. Tak boleh. Sebabnya Islam ini ada peraturan-peraturan dia, ada prosedur-prosedur dia yang perlu dipatuhi menurut syarak. Bukan sebarangan.
Bukan sebarangan. Allah juga berfirman mengenai orang kafir muahad. Wa imma takhafanna min qaumi khiyanatan fanviz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika kamu bimbangkan adanya perbuatan khianat daripada sesuatu kaum yang mengikat perjanjian damai denganmu berdasarkan sesuatu tanda atau bukti, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus terang dan adil, dengan memaklumkannya kepada mereka supaya mereka tidak menuduh kamu sebagai pengkhianat. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang khianat. Itu muahid, perjanjian. Kita orang kafir apa gitu gini, perjanjian mesti dimeterai. Orang kafir ni, dia ni asalnya kalau kita Malaysia ni datang daripada negara lain, contohnya China. Bila China memerintah, dia nak milik tanah 1000 tahun. 1000 tahun, kekal hak milik 1000 tahun. Sekarang ni 99 tahun. Nak 1000 tahun. Itulah bijak orang kafir ni. Bijak orang kafir. Lepas tu baru ni didedahkan berkenaan dengan Dong Zong ya. Persatuan Cina ni. Persatuan Sekolah Cina. Didedahkan oleh ketua pengarah, bekas ketua pengarah berkenaan dengan buku teks ni. Maknanya buku teks dia berdasarkan sejarah-sejarah Cina. Sejarah Cina tidak ada langsung berkenaan dengan sejarah Malaysia. Berpuluh-puluh tahun lah dah sekolah Cina tu. Yang didedahkan lah, kita tengok viral video tu. Jadi baru ini pula 15 juta peruntukan bagi ke Dong Zong. Itu tak tahulah kita macam mana gaya. Apa dia punya politik dan sebagainya. Itu. Jadi Cina ni bukan tak bagus belaka, tetapi dia kadang-kadang, contohnya 22 bulan dulu berjaya mengambil Abu Mayat Chempeng. Mana berjaya lah. Dia bawa masuk Abu Mayat. Walaupun Mak Sabu, Kabar, buat benda takut ke Abu Mayat. Kita bukan takut nak kabarkan pendirian, maknanya Chempeng ni membunuh banyak rakyat Malaysia. Apa perlu kita hormat ke dia? Tetapi oleh kerana Cina memerintah ketika itu, maka dia ambil Abu Mayat. Berjaya lah. Berjaya. Itu kita tengok dari sudut politik. Dari sudut politik kita menengok. Lepas itu kerajaan Melaka tumbang lah. Menumbangkan parti dia sendiri, menumbangkan. Itu macam mana? Segi politik, rakyat dalam keadaan susah, rakyat dalam keadaan pandemik COVID-19, tiba-tiba kita menjatuh kerajaan dan sebagainya, ataupun ada punca-punca yang kita tak tahu. Maknanya rakyat susah ni. Sepatutnya ekonomi, orang berniaga, kena bantuan apa segala ni, tiba-tiba kedudukan kepada ahli-ahli politik. Lepas itu baru ni didedahkan, maknanya allowance apa gitu gini berjuta-juta. Berjuta-juta. Berhenti jadi menteri 1 juta. Beri tanah. Allowance pinggan mangkuk 50,000. Itu kita tengok. Kita tengok maknanya didedahkan. Allowance ni paling tidak, paling command, maknanya menteri ni apa nama ni 100,000 sebulan. 100,000. Nombor 2-nya menteri ni siapa-siapa kerajaan lah menteri. Makna menteri ni bekerja 5 tahun saja, wakil rakyat pencen penuh. Kita 30 tahun baru separuh pencen, ibarat katanya. Jadi 5 tahun pencen penuh. Pencen penuh.
Lepas tu beberapa pencen pula. Kalau dia ada menjadi parlimen pencen, menjadi menteri pencen, esko pencen, adong pencen, kita tengok. Dari sudut politik, rakyat susah. Rakyat susah. Jadi kita tengok perkara-perkara yang berkaitan. Jadi kalau kisah agama ni, sepatutnya Menteri Agama memperjuangkan bahawasanya bukan agama ni di bawah JAKI. Dia mesti satu kementerian, betul. Negara-negara lain kementerian. Kementerian Agama dan Wakaf contohnya. Kementerian Agama. Kita ni JAKI, jabatan kecil sangat. Jadi agama maknanya satu kementerian. Kita ni menteri di Jabatan Perdana Menteri saja. Duduk di bawah Perdana Menteri. Brunei, Menteri Hal Ehwal Agama dan Wakaf. Maknanya bajet khusus kepada Menteri Agama. Menteri Agama Indonesia pula, semua agama duduk bawah menteri itu. Mengiktiraf semua agama duduk di bawah menteri itu. Jadi nak khabarkan, maknanya kafir yang kita nak perangi ni bukan musta'min, bukan mu'ahad. Ini bermakna jika tidak wujud unsur pengkhianatan, pembatalan perjanjian tidaklah dibenarkan. Jadi kita berjanji sesuatu kerajaan tu, berjanji yang betul lah. Jadi sekiranya ingkar, campakkanlah perjanjian itu, makna batalkanlah perjanjian itu. Seperti perjanjian damai dengan Israel. Perjanjian damai dalam masa sama perang juga, dia tembak. Perjanjian apa? Begitu juga tidak dibenarkan memerangi pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu. Jadi perjanjian kita dimeterai, perjanjian kita, maka kita tidak boleh memerangi walaupun dia kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai pengharaman memerangi kafir zimmi. Man qatala rajulan min ahli zimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masarati sab'ina aman. Orang yang membunuh seorang lelaki zimmi, kafir zimmi, tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan sesungguhnya baunya boleh dicium dari sejauh 70 tahun perjalanan. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala man qatala nafsan mu'ahidan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhfara bi zimmatillah fala yurah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifan. Riwayat At-Tirmizi. Ketahuilah, sesiapa yang membunuh satu nyawa, seorang kafir mu'ahad yang mempunyai perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, dia telah mengkhianati perjanjian dengan Allah. Dia tidak akan mencium bau syurga, padahal sesungguhnya baunya boleh dihidu dari sejauh 70 tahun perjalanan kharifah. Dalam hadis tadi yang di atas tu, sab'ina aman. Jadi nak khabarkan setiap perjanjian iaitu mu'ahid tak boleh. Begitu juga orang kafir zimmi tak boleh. Salah kita membunuh dia. Sebabnya nombor satu, mu'ahad tu dia ada perjanjian, dimeterai perjanjian dengan kita. Yang keduanya, zimmi begitu juga dia ni duduk di dalam negara Islam, dia taat kepada pemerintahan Islam. Seperti mana berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni orang lain
untuk 400 hektar tanah. Kita sinci tanah, melainkan tanah kubur je. Tanah kubur tak payah minta lah. Tanah kubur akan disediakan, tak payah isi pau. Orang tua khabar isi pau. Jadi maknanya 400 hektar di Batu Malay tu 400 hektar. Jadi orang asing kaya, kita nak meminta tanah. Sedangkan segala urusannya orang Islam belaka. Orang Islam belaka. Kerana tidak mudah cara kepada orang Islam. Jenuh nak memohon tanah. Jenuh. Jadi oleh kerana itu, orang Islam dan orang kafir tidak ada keistimewaannya di tanah air sendiri. Didedahkan maknanya kepincangan-kepincangan yang berlaku meneroka tanah dan sebagainya. Kalau kita makna meminta tanah, tak dapat. Lepas itu pelan kita pun, dia kebas di orang lain pula. Itulah keadaan kita. Jadi nak kabarkan, kategori ini tak boleh diperangi, salah. Bayangkanlah Islam itu, keadilan Islam itu. Makna musta'min tak boleh, mu'ahad tak boleh, zimmi tak boleh. Sebabnya di bawah naungan kita. Musta'min, dia mohon perlindungan. Mu'ahad, ada perjanjian. Lepas tu zimmi, dia memang duduk di dalam negara Islam. Lepas itu taat kepada Islam. Jadi kalau siapa membunuh 3 kategori, ataupun khususnya kategori zimmi, maka dia tidak dapat mencium bau syurga. Tak dapat nak mencium bau syurga. Nak ngabarkan salahnya. Itu yang pertama. Kategori yang pertama, kita boleh rumuskan syarat-syarat orang kafir yang nak diperangi ni. Dia ni bukan musta'min, bukan mu'ahad, bukan zimmi. Selain daripada itu, boleh diperangi. Sekiranya dia melawan Islam. Nombor 2, sebelum peperangan dilancarkan, mereka perlu diperkenalkan dengan Islam dan dijelaskan tentang Islam yang sebenar. Kena khabar dulu. Sebelum diperangi oleh tentera Islam kepada mereka ini, kepada orang kafir nak berjihad ni, kita perang jihad ni, maka mestilah dihebahkan berkenaan dengan Islam. Jadi mungkin mereka menolak Islam itu kerana tak faham. Mungkin mereka menolak Islam itu kerana salah faham. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun tak faham berkenaan dengan Islam. Macam cerita tadi, apa itu Islam? Islam itu rukuk Islam. Tak faham lah dah. Rukuk Islam lain, pengertian Islam lain, kategorinya. Jadi sebelum kita memerangi jihad tu, nak khabarkan sebelum perang jihad itu kita cerita berkenaan dengan Islam, keindahan Islam, perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam itu. Malah segala salah faham mereka perlu dibetulkan. Contohnya orang kafir salah anggap kepada orang Islam, iaitu orang kafir menganggap bahawa masuk Islam ialah masuk Melayu. Kita kena faham. Awak bangsa India, Tamil, awak masuk Islam bukan makna masuk Melayu. Akidah awak tetap Cina, awak tetap India, tetapi agama kita sama. Orang Melayu, agama Islam. Cina, agama Islam bangsa. Lepas tu Tamil, agama Islam. Maknanya kita ni satu akidah, bangsa berlainan. Sebab itu Islam ini bangsanya banyak di seluruh dunia. Bangsanya banyak, lita'arafu.
Li ta'arafu, nak berkenalan. Itu kita kena perjelaskan. Walau bagaimanapun setelah segala hujah dikemukakan dan mereka masih mempertahankan kekufuran mereka, ini sudah cukup sebagai alasan memerangi mereka. Jadi berkerah juga, maka diperangilah. Ini berdasarkan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar perutusan dan surat kepada raja-raja dan pemimpin dunia pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memperkenalkan Islam kepada mereka. Maknanya Rasulullah berdakwah dulu tentang Islam. Kita ni akhir-akhir zaman ni tidak ada berdakwah kepada masyarakat kita. Mana masyarakat kita ni faham belakalah ataupun tidak berkenaan dengan agama kita ni. Faham ke tak? Jadi amat malahlah ketika mereka itu mati di dalam keadaan tidak memahami Islam. Jadi oleh kerana itu kita sepatutnya di dalam sebuah komuniti, apakah perlu kita buat walaupun susah, perlu kita buat kepada nak mengempe ataupun nak menyebar luahkan berkenaan dengan agama kita. Sebab sekarang ni banyak unsur-unsur tidak diingini berlaku dalam masyarakat kita, khususnya ajaran salah. Jadi oleh kerana itu maknanya kita memberikan fahaman yang baik. Jadi macam subuh tadi, lain macam je jemaah. Dia tu gaya gila isai gayanya. Gaya gila isai, saya perhati tengok. Mana dia tu hak kita baca-baca tu dia reti. Asmaul Husna tu hafal. Kita bawa Asmaul Husna, nas'aluka ya, dia reti, saya mana reti. Lepas itu maknanya doa tolak bala, doa yang kedua selepas doa semaya tu, saya baca Fatihah, lepas tu doa tolak bala, dia terlungkup tangan, dia reti. Lepas tu dia reti pula, saya tahu keretinya bila terlungkup tangan tu dia la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kadang-kadang hak kita jemaah pun tak reti. Kula bala tu angkat semacam je. Dia terlungkup, saya perhati jeli-jeli mata, kelip-kelip mata. Makna dia reti. Lepas tu berkenaan dengan kita Asmaul Husna dan juga selawat lepas kuliah tu, selawat kepada Rasulullah, kenang sangat dengan dia tu, macam nak naik J. Makna ujung Asmaul Husna tu saya tengok macam nak naik J. Maknanya ujung penutup tu macam nak naik J. Lepas itu sallallahu selawat kepada Nabi tu begini kepala ni. Macam begini, kenang sangat dengan dia tu. Saya anggap gila isai. Gila isai ni nombor satunya salah beramal. Nombor dua, ta'assub sangat. Nombor tiga, kita tidak ada secukupnya ilmu. Itu jadi gila isai tu. Jadi gila isai. Seperti mana baru-baru ni bunuh kemuk ayah di Kemahang. Di Kemahang Lipih, Benter. Semelih kemuk ayah dia. Borok kisah agama. Itu perkara-perkara gitu dalam kampung maknanya berlaku. Kerana masyarakat kita ni tak didedahkan. Mana setakat kita ke masjid, ke surau, mana hak pergi? Apa kata sesebuah organisasi masjid, surau, jawatan kuasa kampung, belia, kita kumpulkan masyarakat jika dah tak ada COVID nanti, kumpulkan untuk pendedahan, menarik hati kepada individu-individu dalam masyarakat kita supaya dia tidak keciciran. Dia tidak keciciran di dalam hal ihwal agama kita. Kadang-kadang kita
Tak betul juga. Siapa tak pergi ke masjid, tak bagi daging korban. Itu tak betul. Siapa tak pergi ke surau, tak Jumaah kita, tak bagi daging korban. Jadi menjauhkan lagi. Kita banci betul lah. Semelih 30 ekor lembu. Takkanlah tempat kita tak habis baginya. Sibuk dengan bagi tempat orang lain. Orang lain tu tak bagi ke kita. Kita, komuniti kita, semelih 30 ekor lembu korban, maka pastikan taman kita, Korea kita dapat sedikit daging. 1 kilo ke 2 kilo. Ini 400 gerai. 40 ekor lembu 400 gerai lah. 400 gerai lekat celuh gigi. Itu segi pengurusan. Kita utamakan sebenarnya di dalam Korea kita. Itulah maksudnya dikatakan korban itu keutamaan tu. Jadi nak khabarkan, kena Islam itu diberitahu. Baginda juga meminta mereka supaya tunduk kepada Islam. Arahan Nabi supaya tunduk kepada Islam. Kerajaan-kerajaan ketika itu. Kerajaan-kerajaan ketika itu. Lepas itu, tindakan ini adalah langkah awal yang perlu dilakukan sebelum jihad dilancarkan. Sebelum jihad dilancarkan, nombor 1 kita beritahu, nombor 2 nombor 2 kita memperkenalkan Islam, nombor 3 suruh tunduk kepada kerajaan Islam sebelum tindakan perang. Sebelum tindakan perang. Ini dengan jelas dapat dilihat berdasarkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu surat dia. Maknanya termaktub di dalam surah Al-Imran ayat 64. Dengan nama Allah yang Maha Pengasihani lagi Maha Merahmati, daripada Muhammad hamba dan utusan Allah kepada Hercules Maharaja Rom, kesejahteraan bagi sesiapa yang mengikut petunjuk. Adapun selepas itu sesungguhnya saya menyeru dengan seruan Islam. Peluklah Islam, nescaya kamu akan selamat, dan Allah akan berikan kamu ganjaran sebanyak 2 kali ganda. Jika kamu menolak, kamu akan memikul dosa seluruh rakyatmu yang terus mengikut kamu dalam kebatilan. Allah Ta'ala berfirman. Itu surat dia atas, yang firman Allah tu di bawah. Surat dia atas, firman Allah tu di bawah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu. Jika kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun. Dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Maka jika mereka ahli kitab itu berpaling, enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, bersaksilah bahawa sesungguhnya kami adalah orang Islam. Katakanlah wahai Muhammad tu, surah Al-Imran ayat 64. Manakala hak teratas tu surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bezakan surat dengan firman Allah. Mana surat sabda Rasulullah tu surat dia. Lepas itu surah Al-Imran menceritakan tentang itu, ayat 64. Apabila wujud kedua-dua syarat ini, 2 syarat saja, maka pemerintah Islam wajib memerangi mereka jika perlu untuk kepentingan dakwah Islam, walaupun serangan ini dilakukan tanpa amaran. Itu dia. Jadi 2 syarat saja berkenaan dengan untuk memerangi orang kafir. Memerangi orang kafir 2 syarat saja. Kita berbicara kisah jihad. Berjihad artinya salah satu itemnya berkenaan dengan perang untuk menegakkan kesucian Islam. Untuk Islam itu tidak ditindas oleh orang lain. Tidak ditindas oleh orang lain. Maka syarat yang pertama, kalau orang kafir kita nak perangi, dia tu bukan mustakmin, bukan muahad,
bukan zimmi. Tu dia syarat yang pertama. Clear situ. Boleh perang sekiranya mereka itu bukan 3 kategori ni. Saya ulang balik, musta'min, mu'ahad, zimmi, dan berserta dalil-dalilnya. Yang kedua, kaedah Islam ini sebelum dilancarkan perang jihad, kita katakan ni, mereka terlebih dahulu mesti diperkenalkan Islam dengan jelas. Islam ini bukan agama huru-hara. Islam ini bukan agama nak berperang. Islam ini bukan agama nak menindas individu lain kepada individu lain. Tetapi Islam ini agama kedamaian. Itu beritahu. Lepas itu kena beritahu juga sekiranya kita mendengar mereka itu salah faham tentang Islam. Sebagai contoh, bila masuk Islam, mereka kata masuk Melayu. Itu kita kena dakwah lah secara berhikmah supaya mereka itu menerima ataupun memaklumi tentang Islam sejati, Islam sebenarnya. Itu dia. Kemudian barulah kita mengambil tindakan melancarkan jihad ataupun perang. Contohnya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu jelas mengatakan pertama sekali dengan nama Allah. Kepala surat tu dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani merahmati. Daripada Muhammad. Dia khabar daripada Muhammad hamba dan utusan Allah. Ayat yang cantik surat Rasulullah. Daripada Muhammad hamba dan utusan Allah kepada raja tu. Itu ayatnya. Ayatnya. Jadi yang kedua, sekiranya kamu menolak cadangan aku ini, bermakna engkau akan memikul dosa seluruh rakyatmu yang terus mengikut kamu dalam kebatilan. Itu ayatnya. Jadi pemimpin kita sekarang ni kena ayat ginilah. Ayat surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ayat dia. Maknanya dia ni hamba Allah. Jadi bila hamba Allah, makanya dia menjalankan tugas. Menjalankan tugas menyeru kepada Islam. Dia suruh peluklah Islam. Dia suruh peluklah Islam. Jadi akhir sekali, kalau kamu tak ada tunduk kepada Islam, kamu akan menanggung dosa rakyatmu mengikut kebatilan. Mengikut kebatilan. Jadi selari dengan itu firman Allah Ta'ala surah Al-Imran ayat 64 berkenaan dengan syarat orang yang nak diperangi. Orang kafir ni yang nak diperangi ada syarat-syaratnya, bukan sebarangan. Bukan sebarangan. Boleh faham? Boleh? Boleh nampaknya? Boleh sikit-sikit. Qalilan Ustaz. Sikit-sikit. Qalilan. Qalilan tu tak apalah. Mahlan sara jabalan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Seperti biasa kita nak soal. Berapa jenikah kafir ni? Berapa jenis? 3 jenis Ustaz. 3 jenis? Ya. Nombor satu? Nombor satu. Kafir musta'min. Nombor 2? Kafir mu'ahad ataupun mu'ahid. Nombor 3? Yang ketiga zimmi ataupun zimmah. Apa bezanya ketiga-tiga ni?
kafir mustakmin, kafir harbi yang diberi dan minta dan diberi perlindungan. Oleh kerajaan Islam. Ya, oleh kerajaan yang memerintah. Memerintah. Nombor 2. Okey, kafir muahad, kafir yang terikat dengan perjanjian damai dengan kerajaan yang memerintah tu. Pemerintah. Nombor 3. Kafir zimmi dia memang duduk di dalam negara Islam tu. Kafir zimmi. Ya. Dan mengikut budaya-budaya Islam. Dia patuh Tetapi patuh dengan Islam. Ya. Lepas itu cumanya dia tidak masuk Islam. Ya. Itu kategori kafir. Kategori kafir ini tak boleh diperangi. Okey, soalan pertama. Soalan kedua, sebutkan firman Allah Ta'ala dalam surah apa, lepas itu hadis Nabi dalam kitab apa. Musta'min. Dalam surah apa? Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Al-Anfal 1:58. 8. Lagi? Taubah. At-Taubah Taubah ayat 6. ayat 6 tentang Musta'min. Musta'min. Taubah. Lepas tu hadis Nabi. Hadis Nabi pasal kafir zimmi tu, Ustaz. Kafir zimmi. Riwayat siapa? Riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah. Riwayat diriwayatkan oleh siapa? Abu Daud dan At-Tirmizi. Abu Daud At-Tirmizi. Nota kaki di bawah tu. Ya. Muka surat 1931. Dia ada nota kaki. Nota kaki mana hadis man qatala rajulan min ahli zimmah tu, hujung terjemah tu bukan hujung hadis. Hujung terjemah hadis tu nombor 1. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nombor 2 hadis yang nombor 2 iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya. At-Tirmizi, At-Tirmizi, At-Tirmizi. Dia boleh baca 3. Dia baca 3. Tirmizi, Tirmizi, Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Tirmizi, iaitu berkenaan dengan hadis sab'ina kharifan. Begitu juga dalam terjemahan dia. Dia nombor 2 dia terjemahan. Itulah cara ni menengoknya. Okey. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Sebelum sesuatu peperangan yang dilancarkan, itu syarat dia. Sebelum sesuatu peperangan, minta tutup mic Abang Nazri, tutup mic. Ya. Minta maaf, Ustaz. Okey. Sebelum peperangan itu dilancarkan, apakah sebuah kerajaan ataupun pemerintah perlu laksanakan mengikut syarat ini seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah? Kena beritahu tentang Islam, keindahan Islam, kedamaian Islam. Islam tidak menindas. Islam itu tinggi, dan juga kita kena bagi tahu dia lah tentang kebenaran Islam supaya dia okey. Itu dia. Kena cerita dulu. Cerita dulu kita gini. Seterusnya apa tindakan? Seterusnya apa tindakan? Kalau dia tetap menolak, Ustaz, mana perang boleh dilancarkan lah. Perang boleh dilancarkan. Itu dia. Maknanya agama kita ni bukan tak pasal-pasal.
dia ada bersyarat walaupun nak perang. Agama kita ni bukan suka sangat berperang, tetapi oleh kerana orang kafir ni nampak-nampaknya nak mencuit Islam. Nak mencubit Islam, maka pendirian Islam jelas. Itulah sebuah kerajaan Islam yang bermaruah, kerajaan Islam berdasarkan syariat Islam yang betul-betul. Contoh kita tengok sekarang ni, Turki. Turki tu, Amerika sesak dia. Sebabnya, kalau tuan-tuan ingat dalam kitab Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi, makna sebuah pemerintahan ni, ada beli kitab Al-Ahkamus Sultaniyah Arab tebal gitu. Tak tahulah ada terjemah ataupun tak. Pemerintah, rakyat, ekonomi, prasarana, lepas tu ekonomi, lepas itu kekuatan Islam, kekuatan tentera, pertahanan. Maknanya sebuah negara yang kukuh itu, rakyatnya, pemimpinnya, prasarananya, ekonominya, pertahanannya. Makna kukuh. Jadi Turki tu, Amerika tak berani. Maknanya bila dia lancarkan makna kapal perang, Amerika sesak, panas punggung, makna takut kepada Turki. Maksudnya dia tidak berani nak mengancam. Dia tak berani nak mengancam Turki. Tak berani. Sebabnya kukuh dia punya kestabilan negara tu kukuh. Kestabilan negara tu kukuh sebabnya presiden dia tu Raisul Jamhuriyah, kalau bahasa Arab, presiden dia tu nombor satu orang yang mutadayyin, kuat agama, orang yang mutadayyin. Lepas itu nombor duanya, dia ni beramanah sungguh di dalam melaksanakan negara dia, pemerintahan negara dia. Jadi oleh kerana itu barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tengok, sebabnya dia sejarah dia iaitu Empire Turki Osmaniyah. Empire Turki. Makna kesinambungan daripada itu, maka di dunia sekarang ni kita boleh harapkan Turki. Arab Saudi, dia boleh cari makan je Arab Saudi ni. Kalau hak boleh cari makan ke, tak ada. Baru ni di Saudi pesta judi. Arab-Arab berjubah beregar pantai berjudi. Itulah. Jadi Presiden Turki ni sembahyang Jumaat tepi tangga je. Kita teringat Allah yarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Tuan Guru Nik Aziz sembahyang Jumaat tepi tangga, dia datang lambat tepi tangga. Presiden Turki ni pun sembahyang Jumaat dekat pintu. Dekat pintu. Itulah kita nampak maknanya tawaduk. Tawaduk dia. Lepas itu kita nampak gambar ada orang perempuan tua, dia pegang ke pipi presiden tu. Makna dikasihi. Dikasihi pemimpin yang bagus. Kadang-kadang kita pemimpin senyap. Pemimpin senyap. Tapi pilihan raya baru keluar. Itu maknanya indah. Saya minta last kali, siapa boleh baca surat daripada Rasulullah mencuit hati kita. Baca surat tu. Muka surat 1932. Boleh baca? Saya baca Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Merahmati. Daripada Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Hercules, Maharaja Rom. Kesejahteraan bagi sesiapa yang mengikuti petunjuk
Adapun selepas itu sesungguhnya saya menyuruh kamu dengan seruan Islam. Allahu Akbar. Peluklah Islam, nescaya kamu akan selamat. Dan Masya Allah Allah. akan berikan kamu ganjaran sebanyak 2 kali ganda. Masya Allah. Jika kamu menolak, kamu akan memikul dosa seluruh rakyatmu Insya-Allah. yang Masya Allah. yang terus mengikut kamu dalam kebatilan. Itulah matan surat daripada Rasulullah. Ya. Menyentuh hati kita berkenaan dengan amanah di dalam memimpin Islam. Kalau kita mengamati satu-satu dengan nama Allah yang Maha Pengasihani lagi Maha Merahmati. Itu saja kita syarah seminggu tak habis. Kita syarah huraiannya seminggu tak habis. Maknanya dengan nama Allah. Satu poin. Maha Pengasihani. Satu poin. Tutup mic ya. Tutup mic. Aminah Sulaiman. Aminah. Pengasihani. Lepas tu lagi merahmati. Ini kepada ahli politik ni sepatutnya baca ni. Beli ni ahli politik baca ni. Maknanya dengan nama Allah. Kalau kita menjadi pemimpin, maksudnya Bali ni pemimpin kelas kita ni. Dia ketua kelas. Ketua kelas ni mana ahli politik. Sebabnya ahli politik mana Bali ni tak meh tiap-tiap minggu. Itu nak khabarkan. Tak meh tiap-tiap minggu. Itu contoh, maknanya kalau mengundi, kita undi Abali lagi dah. Sebabnya tak meh tiap-tiap minggu kuliah. Tak ada montai. Tak ada montai. Kalau ada urusan, hari lain. hari lain. Hari Sabtu, hari Ahad, tak ganggu. Tak ganggu masuk kuliah. Itu nak khabar kan? Maknanya dengan nama Allah. Pengasihani, lepas tu merahmati. Nombor 2, dari Muhammad hamba. Itu hamba dan utusan Allah. Itu ayat dia. Itu salah. Kita ni yang berhormat. Yang berhormat. Yang berhormat. Lepas itu kepada Maharaja Rom, bukan kecil-kecil kerajaannya. Bukan kecil-kecil kerajaan. Lepas itu dia khabar kesejahteraan. Kita akan selamat sejahtera bila menurut petunjuk. Kita selamat sejahtera. Lepas itu dia sebut, saya menyeru kepada kamu supaya masuk Islam. Peluklah Islam. Nescaya kamu selamat. Lepas itu Allah memberikan ganjaran kepada kamu 2 kali ganda. Ganjaran kepada kamu 2 kali ganda. 2 kali ganda tu apa? Apa? Maksudnya? Agak-agak lah. Apa? Banyak. Di antaranya? Kerajaan. Apa? Agak-agak je lah. Kesejahteraan dunia akhirat, Ustaz. Itu satu. Lagi? Dari segi harta, pangkat dan sebagainya, berkali ganda-ganda lah dapat. Satu. Lagi? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, lagi? Lagi? Dikasih, Ya? dikasih oleh semua lah. Dapat kasihan semua orang. Secara ringkas kita khabar 2 kali ganda. Nombor 1, dia tu masuk Islam. Nombor 2, rakyat dia masuk Islam. Itu 2 kali ganda. Dia masuk Islam, dia memimpin rakyat dia ke arah Islam. Itu kesan dia. Sebabnya kalau tuan-tuan ingat,
Dalam hadis 40 ke hadis? Dalam hadis 40 rasanya. Imamun adilun. Imam yang adil. Makna bernaung di bawah aras Allah Ta'ala. Makna 7 golongan. 7 golongan yang mendapat bernaung di bawah arah Allah Ta'ala. Imamun adilun, iaitu pemimpin yang adil. Sebaliknya, kalau seseorang pemimpin itu tidak adil, jawablah sendiri. Imam pemimpin yang adil di bawah naungan arah. Kalau hak tak adil, 1 untuk engkau, 5 untuk aku. Habislah. Itu ringkasnya nak kabarkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis mana kita tak tahu. Ada hadis ni, dia tak ada tulis. Dia tak ada tulis. Di dalam hadis mana? Ke ada? Oh, Bukhari. Bukhari. Kalau kita cari di dalam Bukhari, dalam tajuk permulaan wahyu. Dalam Bukhari, dia ada nota kaki 1 ya. Al-Imran 64, nota kaki 1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Surat tu ada dalam Al-Bukhari, maksudnya hadis sahih. Cuba rujuk kitab Bukhari, hadis Bukhari. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu kita bincangkan pada hari ini. Moga-moga kita dikurniakan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi pada minggu depan. Kita akan belajar peringkat dan adab jihad 1933, insya-Allah. Wallahu waliyut taufiq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ila liqa wa ma'assalam. Ma'assalamah, ma'assalamah. Allahumma iftah alaik. Oh, cakap Arab. Allahumma iftah alaik. Kaifa halak dilwaqti? Okay, insyaAllah jumpa lagi.